Ini bab sembahyang sunat pada waktu siang hari. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya ataupun dengan isnadnya daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sembahyang malam dan siang itu dua rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Al-Muttalib, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sembahyang itu, yakni sembahyang sunat itu dua rakaat, di mana engkau tasyahhada, bertasyahud pada tiap-tiap 2 rakaat, dan engkau menyatakan ketundukanmu ataupun kemelaratanmu, wa tamaskana, dan keberhajatanmu, atamaskan, ataupun kehinaan dirimu, wa tuqni'a biyadaik, dan engkau menadah 2 tanganmu sambil berkata Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah. Sesiapa yang tidak melakukan begitu, fahiya khidaj, maka sembahyangnya itu adalah kurang, tidak sempurna. Abu Dawud ditanya tentang sembahyang malam ini, 2 rakaat kah? Beliau menjawab, kalau engkau mahu buat 2, boleh buat 2. Kalau engkau mahu 4 pun boleh juga. Ini bab sembahyang tasbih. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, hai Abbas, hai pakcikku, ala u'tika, boleh kita pakai la nafi atau hamzah istifham, tak maukah engkau aku berikan, aku kurniakan, aku anugerahkan, aku berbudi kepadamu. Boleh juga kita pakai ala tu, dua-dua tu ada tambih, ketahuilah. Kalau begitu kita kata ketahuilah, aku mahu memberikan kepadamu, mahu mengurniakan, mahu menganugerahkan, mahu berbudi kepadamu. Gitu. Ketahuilah, dengan makna ketahuilah. 10 perkara, yakni untuk mendapat 10 perkara. Apabila engkau melakukan apa yang aku akan berikan nanti, Allah mengampunkan dosamu yang dahulu, yang kemudian, yang lama, yang baru, yang berlaku dengan tersalah, yang berlaku dengan sengaja, yang kecil, yang besar, yang sulit, dan yang nyata. 10 perkara yang ini perlu engkau lakukan, iaitu engkau mengerjakan 4 rakaat sembahyang, di mana pada setiap rakaat engkau membaca Fatihatul Kitab dan 1 surah. Bila selesai daripada membaca pada rakaat yang pertama itu, ketika engkau sedang berdiri, engkau baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau rokok, engkau ucapkan pula tadi pada ketika engkau rokok itu 10 kali. Kemudian engkau mengangkat kepalamu dari rokok dan engkau ucapkannya 10 kali pula. Kemudian engkau turun bersujud, dan engkau ucapkannya ketika sedang sujud 10 kali. Kemudian engkau mengangkat kepalamu dari sujud dan engkau ucapkannya 10 kali. Setelah itu engkau bersujud pula dan ucapkannya 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dan engkau ucapkannya 10 kali. Itu sudah 75 dalam setiap rakaat. Engkau lakukan demikian pada keempat-empat rakaat. Jika engkau dapat melakukannya pada tiap-tiap hari, maka bolehlah engkau lakukanlah. Kalau tidak dapat, maka pada setiap Jumaat sekali, yakni seminggu sekali. Kalau itu juga tidak dapat engkau lakukan, maka sebulan sekali. Kalau itu juga tidak engkau lakukan, setahun sekali. Kalau tidak dapat juga itu pun kamu lakukan
sepanjang hayatmu sekali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr daripada Abil Jauza, dia kata seorang lelaki menceritakan kepada saya, dia ni sahabat Nabi. Mereka mengatakan, mereka berpendapat dia tu adalah Abdullah bin Amr. Dia kata, Nabi SAW bersabda kepadaku, kamu datang kepadaku besok, aku nak anugerahkan kepadamu, berikan, kurniakan kepadamu, sehingga aku ingat dia akan memberikan sesuatu pemberian duniawi lah kepadaku. Qala, Nabi SAW bersabda yang selepas itulah, pada keesokan hari, bila telah tergelincir matahari, kamu bangun, bersembahyang 4 rakaat. Fadzakara nahwahu, lalu perawi menyebutkan lebih kurang makna hadis, lebih kurang dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Qala, perawi berkata, Nabi SAW bersabda dalam riwayat, kemudian engkau mengangkat kepalamu, maksudnya dari sujud yang kedua. Sujud yang kedua, engkau terus duduk dan tidak bangun sebelum bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir, bertahlil 10 kali. Kemudian engkau lakukan semua itu pada keempat-empat rakaat. Nabi SAW bersabda, kerana sesungguhnya kalau engkau paling banyak dosa dari kalangan penduduk bumi ini sekalipun, nescaya diampunkan dengan ibadat kamu itu dosamu. Jadi ataupun Allah mengampunkan dosamu kerananya. Qala, Abdullah berkata, saya pun sebutkan kepada Rasulullah, kalau saya tidak dapat buat pada waktu itu, Nabi SAW kata, kerjakanlah, sembahyanglah pada waktu malam dan siang, mana boleh berlaku, mana-mana. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Habban bin Hilal ialah pak saudara sebelah ibu bagi Hilal Ar-Ra'i. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Mustamir bin Ar-Rayyan daripada Abil Jauza, daripada Abdullah bin Amr secara mauquf. Rauh bin Al-Musayyab dan Ja'far bin Sulaiman meriwayatkannya daripada Amr bin Malik An-Nukri, daripada Abil Jauza, daripada Ibnu Abbas sebagai kata-katanya. Di dalam hadis Rauh, perawi ada menyebutkan, huddithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepadaku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Urwah bin Ruwaim, dia kata, seorang Ansari menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ja'far dengan menyebutkan hadis tadilah, hadis ini. Fadzakara nahwahum, lalu perawi dalam riwayat ini mengemukakan hadis sama seperti makna hadis yang telah dikemukakan oleh mereka yang tersebut sebelum ini. Qala, dalam riwayat ini dia ada sebut dalam sajdah yang kedua dari rakaat yang pertama. Kama qala, seperti mana perawi menyebutkan dalam hadis Mahdi bin Maimun yang mula-mula tadi. Kita tengok semula. Bab fi salatin nahar, sembahyang waktu sunat, waktu siang. Lagu mana caranya? Hadis yang mula-mula Imam Abu Dawud buat mari daripada Ibnu Umar, yang kedua daripada Al-Muttalib, daripada Nabi SAW. Dalam hadis yang pertama nampaknya disebutkan sembahyang sunat waktu malam dan siang ni moleknya dua rakaat. Dua rakaat.
dua kemungkinan, ada dua kemungkinan dua rakaat tu. Yang pertamanya setiap dua rakaat salam, satu salam. Ataupun dua rakaat, makna pada setiap dua rakaat tu duduk tasyahud. Tapi tidak semesti bagi salam. Bagi salam tu setelah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, maknanya satu salam. Boleh jadi berlaku. Tak apalah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ulama-ulama hadis dia khilaf tentang hadis ini. Pertikaikan hadis ini. Ada yang terima, ada yang tak mahu terima. Misalnya sekumpulan ulama tak terima. Ini disebutkan oleh Syaukani. Dia kata sebab dalam sanad ni ada Ali Al-Bariqi. Dia ni dhaif. Mengikut Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'innya, dia ni seorang perawi yang dhaif. Bila dhaif, tak sedap nak pakai ni. Lepas tu dia kata sebabnya itu dari segi sanad. Dari segi matan, kalau kita tengok, ia bercanggah dengan hadis sahih. Banyak hadis sahih yang lain. Dan bercanggah juga dengan riwayat daripada Ibnu Umar yang diambil oleh orang lain. Sebab dalam riwayat tu disebutkan salatul lail mathna. Tak ada sebut wan nahar. Sebut wan nahar ini, ni riwayat ni saja. Kalau kita mengambil kira mengikut Yahya Ibnu Ma'in, dia di perawi dhaif, maka dia riwayat bercanggah dengan riwayat orang lain, dia jadi hadis ini mungkar. Kalau kita kata dia ni perawi thiqah, dia riwayat bercanggah dengan orang lain yang thiqah, orang panggil hadis ni syadz. Kedua-duanya dhaif. Mungkar pun dhaif juga. Syadz pun zahirnya nampak macam sahih, tapi pada hakikat dia dhaif juga. Sebab tidak tak sepakat. Orang hak kata tak ada masalah, hak kata semayang malam tu dua-dua, hak tu lebih molek saja. Hak ni nak ayat boleh. Dua-dua ni tengah hari pun boleh, malam pun boleh. Jadi tak jadi masalah. Jadi di sini hak ambil ni Ali Al-Bariqi Al-Azdi mengambil hadis ini daripada Ibnu Umar, dan dia tu dhaif mengikut Ibnu Ma'in pada muka surat 39 kitab kita dah baca syarah dia. Sedangkan orang-orang lain tidak riwayat lagu tu, tak serupa dengan dia, tak serupa dengan Ali Al-Bariqi tu, di mana mereka tak ada menyebutkan an-nahar. Salatul lail mathna saja, bukan salatul lail wan nahar. Wan nahar tu dia ni seorang. Kalau kita kata dia ni orang thiqah seperti orang-orang lain sebutlah, kita tidak pakai Yahya bin Ma'in. Dia masuk dalam kaedah lain. Ini termasuk dalam ziyadatul thiqah. Ziyadatul thiqah maqbulah 'inda al-muhaddithin. Mana begitu? Tambahan orang thiqah. Bila tambahan dia tambah, walaupun dia seorang pun tak apa, kita boleh pakai. Kita boleh pakai. Gitu. Orang-orang hak terima lah. Tak pertikai tu. Imam Abu Dawud amari hak ni dia nak ayat lah. Hak tu jadi khilaf tu. Orang hak kata boleh molek siang pun malam pun dua-dua rakaat, dia pergi hadis ni. Orang hak kata dak, siang molek 4 rakaat, malam dua-dua rakaat. Siang 4 rakaat, malam 2 rakaat. Sebab dia kata hadis ni ada masalah, seperti kita sebut tadi. Daraqutni menyebutkan dalam kitab ilalnya. Ilal ni makna penyakit hadis. Itu ilal. Ni kitab ilal ni payah. Ilal ni penyakit hadis. Kita tengok tak ada gapo, tahu-tahu ada benda dalam tu. Misalnya hak ni, penyakit dia duduk mana? Hak ramai-ramai meriwayatkan daripada Ibnu Umar ni, salatul lail saja, tak ada wan nahar tu. Tiba-tiba seorang ni ada sebut wan nahar. Tu penyakit. Illat dia. Illat tu mana penyakit, cacat dia. Kecacatan dia duduk situ. Itu yang dipertikaikan. Sebab ada illat, ataupun orang panggil hadis ma'lul. Hadis yang ada illat lagu ni orang panggil hadis ma'lul. Ataupun tidak mahfuz. Tidak mahfuz, itu semua istilah dia lah belaka. Tidak mahfuz. Yang mahfuznya salatul lail mathna.
Itu jadi khilaf. Itu jadi khilaf. Daraqutni kata dalam kitab Ilal dia, innaha wahmun. Ini waham perawi ni. Dia keliru ni. Keliru. Waham perawi. Tetapi orang lain pula kata, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim dalam Mustadrak, dia kata sahih pula hadis ni. Itu jadi khilaf. Tentang satu hadis ni kata hadis ni cacat, ada masalah. Hak lain pula kata tidak. Tu jadi khilaf. Jadi khilaf. Kalau tidak kita kata hadis ini tidak sabit Ali bin Abdullah ni dianggap sebagai dhaif, maka sekurang-kurangnya dia jadi hasan hadis ini. Bila hasan boleh pakai, gitulah kaedahnya. Bila hasan boleh pakai. Apa ni? Perawi-perawi dia tu dikatakan thiqat. Patu Khattabi kata, hak ni termasuk dalam bab ziyadatul thiqah. Ziyadatul thiqah ni boleh diterima. Baihaqi pula kata hadza hadithun sahih. Sahih pula. Begitulah. Maknanya tidak serupa pandangan. Pandangan orang ni. Sebab doktor lah kita kata. Kita pergi kat doktor ni, tak ada gapo awak kata dia. Boleh balik. Nak ubat ke dia? Tak ada gapo. Dah. Pergi hak seorang lagi. Oh banyak awak ni ada. Pula. Banyak dia kata awak ni ada penyakit. Walaupun nampak segar pergi mari molek kata dia. Tapi banyaklah. Dia pun royak. Masing-masing. Masing-masing. Kita tak puas hati dengan ni pergi. Teragi waktu yalah juga. Kita rasa segar dah. Makan ubat dia tu turut cara dia tu kau segar lah. Maknanya sebelum pada ni tak segar mana lah tu. Tu dah lah dia kata. Gitu. Ataupun maka tak ada beza apa, lebih kurang. Betul dia jadi betul. Yang pertama tu tak ada gapo dah kita. Gitu. Kita orang ramai ni setara tu kan. Hak boleh uji sikit, hak mengaji juga. Dia tengok hak mana lebih tepat. Dia boleh tengok pula. Gitu. Sebab dia kata Ali Al-Bariqi ni Imam Muslim pun terima dia. Imam Muslim terima. Dan ziyadah ni min thiqah maqbulah. Imam Bukhari pun kata sahih. Pula. Tapi dia tak mari dalam Bukhari, dia tidak menepati syarat dia. Lain lah dia kata sahih lain. Gitu. Orang hak tak saya terima, dia pakai hak lain, gitulah. Orang hak nak pakai, dia katakan lebih ringan. Kita nak buat apa pun boleh. Kalau kita pakai hak ni, dua pun boleh. Lebih ringan, lebih senang kepada kita. Apa nak kerah ni? Kerah tu baik kerah. Kita tak boleh nak buat dua. Kena buat apa nak? Tengah hari. Baiklah kita pakai hak ni pun boleh. Lepas pada tu orang hak kata dua ni seperti kita kata tadi lah. Dua ni mana satu salam 4 rakaat, satu salam ke ataupun dua salam. Jadi orang hak kata dua rakaat tu bukan makna dia kata 2 rakaat saja, dua. Dua tu maknanya boleh jadi dua dulu buat, lepas tu buat dua pula. Tidak bercanggah dengan hadis Nabi SAW kata semaya 4 rakaat misalnya. Lepas semaya ni dia semaya 4 rakaat. 4 rakaat pun satu salam kau 2 salam. Itu persoalan. Kata dua ni makna 2 salam lah. Hak ni kata tidak semesti dua-dua tu lagu tu. Dua-dua tu maksudnya setiap 2 rakaat tu tasyahud, ada tasyahud. Gitu. Dia faham. Mana 4 rakaat. Mu faham dua-dua ni makna 2 salam. Dah tak mesti. Dua-dua di sini kalau kita tengok riwayat Usal lagi menunjukkan tasyahud. Setiap 2 rakaat tu ada tasyahud, duduk bertasyahud. Gitu. Hak mana lebih molek? Tu pun khilaf juga. Walaupun bagaimanapun hak kebanyakan ulama kata kalau malam 2 rakaat. Mana 2 rakaat 1 salam. Hak tu lebih molek. Imam Ahmad, ramai lagi lain-lain pun pilih hak tu. Tapi kalau nak sembahyang 4 rakaat 1 salam pun boleh juga. Gitulah. Hak ni khilaf dari segi aulawiyah sahaja. Dari segi hak mana lebih molek, afdaliyah sahaja. Bukan dari segi tak boleh. Boleh hak mana-mana pun, cuma hak mana lebih molek. Hak tu je khilaf.
Tapi kalau tengah hari nak lebih daripada 4 rakaat sembahyang, hak tu khilaf juga. Ada yang mengatakan makruh. Kalau malam 8 rakaat satu salam, 8 rakaat lebih daripada 8 rakaat, hak tu makruh kata dia. Sebab apa? Tidak warid. Dia kata tidak ada dalam hadis Nabi ada buat gitu. Cuma ambil pegang hadis umum, maknanya boleh lah, bebas lah. Bebas. Dia masalah sembahyang sunat ni banyak keluasannya. Kalau tak si tasyahud tak apa. Tak si tasyahud. Tasyahud akhir tu. Sembahyang 8 rakaat bangun macam. Akhir tu baru tasyahud. Boleh? Ada juga lagu tu. Macam-macam cara tu. Tapi hak lebih moleknya seperti kata tadi lah. Kalau kata 4 rakaat pun apa di 2 salam lah. 2 salam. Hak tu hak molek. Kalau 2 rakaat tu memanglah 2 rakaat 1 salam. Lepas tu hadis yang kedua riwayat daripada Al-Muttalib. Kalau kita tengok hadis ni, dia kata sembahyang itu 2 rakaat, iaitu engkau bertasyahud pada setiap 2 rakaat. Maknanya setiap 2 rakaat tidak semesti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tak mesti. Dia nak ayat sini setiap 2 rakaat ada tasyahud. Ini berdasarkan hadis ni. Jadi hak tadi kalau kata 2 rakaat pun tidak semesti 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat maknanya pada setiap 2 rakaat tu ada tasyahud, seperti dalam hadis ni. Lepas tu dalam sembahyang tu kau taba'as daripada bu's, menyatakan kemelaratan, kedhaifan, ketundukan, khudu', merendah diri kamu. Itu caranya. Wa tabaskana, dan engkau menunjukkan keberhajatan, perlu kamu kepada Allah. Kamu biar nampak gitu sembahyang. Ataupun engkau hina dina, menampakkan hina di hadapan Allah. Wa tuqni abi yadaik, dan tadah tangan. Tadah tangan ni kebanyakan ulama mengatakan di sini maksudnya lepas sembahyang, bukan dalam sembahyang. Daripada situlah ulama-ulama, antara ulama kata boleh berdoa angkat tangan ke apa lepas sembahyang. Salah satu pegangan dia hak ni lah, hak ni. Tetapi ulama yang lain pula kata tidak mesti. Apa kata lepas sembahyangnya? Dalam sembahyang tak boleh ke? Ketika kunut tu angkat tangan juga. Sembahyang hak ada lagu tu. Hak ada lagu tu. Misalnya sembahyang witir kau misalnya, kita kata buat lagu tu. Dan kau kata Allahumma, dia kata lagu tu. Allahumma gini-gini katalah, Allahumma hdini, Allahumma afini, Allahumma rzuqni misalnya. Kata gitu. Siapa dia yang tak buat lagu tu, sembahyang dia tu kurang. Jadi kurang. Tak apalah. Tapi masalahnya hadis ni dia ada banyak masalah. Banyak perkara dalam ni. Dalam sanad dia tu saja pun banyak dah. Dalam sanad dia tu saja pun banyak dah. Cuba kita tengok dalam kitab kita ni pun ada, dalam kitab Badrul Majhud ni. Mana ada kitab Badrul Majhud ni, boleh tengoklah muka surat 40 bawah tu. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib kata, lagu inilah Syu'bah meriwayatkan. Ni kan kita baca ni, Ibnul Muthanna ambil daripada Mu'adz bin Mu'adz, dia ambil daripada Syu'bah. Lepas pada tu start situ mula jadi bercelaru. Syu'bah mengambil hadis ini daripada Abdurrabbih bin Sa'id. Hafiz Ibn Hajar kata ini Syu'bah, riwayat Syu'bah. Tapi Laith bin Sa'ad, imam orang-orang Mesir, imam ahli Misr orang panggil Laith bin Sa'ad. Hadis Laith bin Sa'ad ini dikemukakan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Tirmizi tanya Bukhari kata hak ni hak paling sahih. Kalau hak ni hadis Laith, mana lebih sahih daripada hak Syu'bah. Dia meriwayatkan daripada Abdi Rabbih, daripada Imran bin Abi Anas. Bukan Anas bin Abi Anas, tapi Imran bin Abi Anas.
daripada Abdullah bin Nafi', daripada Rabi'ah bin Al-Harith, bukan daripada Abdullah bin Al-Harith, daripada Rabi'ah bin Al-Harith, daripada Fadl bin Abbas, bukan daripada Muttalib. Oh, berlagu. Tadi. Itu kata Bukhari. Apa ni kata Hafiz Ibn Hajar. Lepas tu Tirmizi kata, saya dengar Muhammad bin Ismail, yang Imam Bukhari kata Syu'bah meriwayatkan hadis ini daripada Abdi Rabbi. Dia tersalah pada beberapa tempat. Imam Bukhari kata, dia riwayatkan murid dia Imam Tirmizi salah pada beberapa tempat. Lepas tu Bukhari kata hadis Laits lebih sahih, kata dia. Habislah situ. Lepas pada tu Syekh Khalil Ahmad ni kata, mana Imam Bukhari kata ada salah beberapa tempat tu. Dia pun sebutlah tempat-tempat yang Syu'bah tu tersalah. Syu'bah ni hafiz, dia ulama besar ni, tapi gitulah, yang orang besar pun dia ada salah juga. Yang pertama salah dianya sebab dia kata dia ambil daripada Anas bin Abi Anas, padahal Imran bin Abi Anas. Imran, bukan Anas bin Abi Anas. Itu salah. Dia kata Abdullah bin Al-Harith, hak betulnya Abdullah bin Nafi' bin Al-Amiyah, bukan Abdullah bin Al-Harith, Abdullah bin Nafi'. Itu betulnya. Yang kedua, daripada Rabi'ah bin Al-Harith. Syu'bah kata daripada Abdullah bin Al-Harith. Yang ketiga, daripada Muttalib, daripada Nabi SAW. Hak betulnya kata dia, iaitu Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, bukan daripada Muttalib. Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib tu ambil daripada Fadl bin Abbas, daripada Nabi SAW. Kalau 3-4 tempat, maknanya Syu'bah tersalah. Sebab apa? Ulama duduk kaji bahas, tengok Anas bin Abi Anas ni, kalau nak pakai hak Syu'bah riwayat dia, Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal dia kata la yu'raf, tidak dikenali, tak tahu siapa dia. Tak tahu siapa dia. Macam mana? Dalam hadis Ibnu Majah dia kata Muttalib bin Abi Wada'ah. Ini tak betul ni. Hak tu pun silap juga dalam Ibnu Majah tu. Hak tu waham, keliru. Bukan Muttalib bin Abi Wada'ah, dekat sini, bukan. Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith. Itu beberapa tempat tu lah. Dengan sebab itu dia tidak kemah lah, tak kemah hadis. Tetapi hak tak kemah ni sanad ni, hak Syu'bah ni ada beberapa perkara sana ni. Dalam riwayat lain benda yang sama. Benda yang sama. Jadi maknanya dari segi sanad dhaif, tapi dari segi matan itu tidak. Dari segi matan itu sebab Laits bin Sa'ad juga meriwayatkan hadis yang sama. Dan hak dia itulah yang diperakui oleh ulama-ulama hadis. Sanad dia tu hak betulnya. Hak lain ni kena betul mengikut hak tu lah. Kena betul mengikut hak tu. Habislah situ. Lepas tu sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ni banyaklah apa nama ni, perselisihan pendapatnya. Dia kata begini, dia kata gini, dia kata ada sunnah, dia kata bid'ah, macam-macam lah. Kalau kita tengok dalam kebanyakan kitab hadis ni, dia ada bab suku tentang sembahyang tasbih, menunjukkan sekurang-kurangnya kalau kita bercermat, kita tengok situ, kita nampak dah tu, dia ada asasnya. Orang panggil dalam istilah lahu aslun. Sekurang-kurang ada asasnya. Bahkan sembahyang tasbih ni bukan sekadar ada asasnya begitu saja, tak, kuat juga. Orang kata maudhu' apa tu, macam Ibnul Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at, dia bahas lah. Ibnul Jauzi memang kemah, orang yang kemah dia bahas so-so. Tetapi orang lain pula bentangkan kesimpulannya tidaklah setara tu. Hak setara tu, hak sederhana, pendapat yang sederhananya, iaitu kedudukan hadis salat tasbih ni adalah hasan. Bila gitu boleh pakai. Bahkan ada yang mengatakan sahih, seperti kita akan tengok akan datang. Begitulah dari segi
Hak doa tadi, Nabi SAW kata, ingat ataupun ketahuilah, aku nak bagi kepada engkau, aku nak begini-gini. Satu dengan makna tambih ala, yang ni ingat ataupun ketahuilah. Satu lagi dengan makna tak mahu kau, nak kau tak si, kita kata aku nak bui, aku nak kurniakan, aku nak anugerahkan, aku nak berbudi ni kepadamu ni. 10 perkara mu dapat, 10 perkara dapat. Kalau buat aku royak, kalau mu buat ni, Allah SWT akan ampunkan dosamu. Dosamu tu hak mana? 10 macam, 10 jenis, 10 bentuk dosa. Hak Allah SWT akan ampunkan. Hak dia kata 10 perkara ni, iaitu 10 macam ataupun 10 jenis dosa. Hak mana? Hak tu dia sebut awwalahu, dosa hak dulu, wa akhirahu, dosa hak kemudian, 2, qadimahu, dosa hak lama, dosa hak baru, dosa hak tersalah, dosa hak sengaja, dan seterusnya. Jadi kalau nak kira semua tu 10 dapat. 10 dapat dengan kau buat 10 perkara, 10 kali mana dalam sembahyang, iaitu tasbih itulah, tasbih tahmid. Dia ajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah itu maksudnya tasbih, walhamdulillah itu maksudnya tahmid, wala ilaha illallah itu maksudnya tahlil. Yang tadi kan kita baca dia tahlil, dia gini dalam sembahyang itu maksudnya baca hak ni lah, itu yang dikatakan tahlil. Wallahu akbar itu maksudnya takbir. Jadi 10 kali hak baca, 10 kali sini, 10 kali sini, 10 kali sini, itu maksud 10. 10 perkara ataupun 10 kali, mana pada tiap-tiap tempat. Itu maksudnya. Allah SWT mengampunkan dosamu hak dulu hak kedia. Hak dulu hak kedia. Hak dulu hak kedia ni, dia kita kata hak lama hak baru, tidak, hak dulu hak kedia. Hak baru tu hak kedia. Hak lama tu hak dulu, kita kata. Tidak mesti gitu. Hak dulu ni hak awal. Awal tu kita kata hak nombor 1. Hak kemudian tu hak nombor 10. Hak tengah tu boleh jadi tak termasuk situ kan. Dengan sebab itu, kalau dia kata awwalahu wa akhirahu saja, boleh jadi orang faham hak pertama dan hak akhir. Kalau 10 makna hak nombor 1 dengan hak nombor 10 tu, hak tu hak diampunkan. Walaupun kepada orang-orang yang faham, dia akan faham hak dulu. Hak pertama ni maksudnya hak dulu. Hak dulu tu hak lama lah, walaupun banyak. Hak kemudian iaitu hak baru, walaupun banyak. Tetapi boleh ada mungkin orang keliru kan di situ. Dengan sebab itu Nabi SAW buat suku-suku, supaya tidak terlepas hak mana-mana. Nak ayatnya sapu belakang. Sapu belakang dosa tu, tidak keliru, tidak sama. Kalau kata seperti tadi, boleh jadi hak faham tu faham lah. Hak mungkin hak salah faham, dia akan faham gitu. Hak awal tu hak nombor 1, hak akhir hak nombor 10. Gitu. Tapi bila kata qadimahu, hak lama ni makna lama-lama, tak kira banyak sikit. Hak baru, tak kira lah akhir sekali ke, hak tidak akhir, hak masih lagi baru orang panggil. Hak masih lagi baru. Khata'ahu. Cuma itu di situ mungkin timbul kemusykilan. Apa maksud hak tersalah ni Tuhan kira juga ke sebagai dosa? Tidak, Tuhan tidak kira sebagai dosa. Hak kita tersalah tu, tersasul, kita terlanjur tu, Allah SWT kata tak kira dosa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ini Allah SWT memaafkan kepada umatku berhubung dengan kesalahan, terlupa dan apa-apa yang dipaksa mereka melakukannya. Dalam perkara-perkara lagu ni Tuhan maafkan. Jadi kira tidak berdosa. Lepas tidak berdosa, apa ni al-khata'. Al-khata' tu maknanya hak salah lah. Dalam hadis ni kata hak salah tu makna Tuhan sudah maaf dah. Pas sudah maaf dah, apa yang nak ampun lagi? Tak ada lah. Apa yang ada pula? Situ muskil.
Tapi kalau kita tengok pada ayat Quran, kita tak akan muskil pula. Sebab dalam Quran pun ada sebut. Misalnya ada sebut Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Oh Tuhan, janganlah Engkau mengambil salah, mengira salah kami, jika kami terlupa, dan kami tersalah. Maknanya ada juga tu boleh diambil salah. Sebab tu yang minta boleh dikira salah juga. Apa benda lagu mana hak tersalah, hak terlupa ni dikira salah ni? Benda lagu mana? Sedangkan dalam hadis tadi dia tak kira, dia maaf. Tapi dalam ayat ni nampak lebih sesuai dengan hak ni, dengan hadis ni. Maknanya dia ambil kira juga. Hak tersalah, hak terlupa. Tapi kalau kita tengok perincian dia tu, maka kita kata boleh pakai belaka. Ya Allah belaka. Hak kata hak tersalah tu, hak terlupa ni, terlupa tapi ambil barang orang. Terlupa kita buta dengan dia, kita tak payahlah sebab terlupa. Tapi kan dia tu memang hak dia, kalau ada pintu tu kan dia boleh guna. Dia boleh guna. Kalau makan pun kenyang dah. Kalau jamu pun banyak dah boleh jamu tu. Tapi dengan sebab kawan ni tak payah, sebab dia terlupa, tu pun nak sebut sebab salah, dia pun pakai tak payah. Hak lagu ni ada kait dengan hak orang. Bukan terlupa dia sendiri, terlupa sembahyang. Kalau misalnya kita kata terlupa nak ambil sembahyang, kau tu dengan Allah SWT. Tidak terjejah Allah SWT. Kalau kita tak sembahyang pun dia tak terjejah. Orang terjejah orang, walaupun kita terlupa pun. Kita tersalah pun dia terjejah tu. Kita tersalah, banyaklah tersalah. Kalau pegawai kau gapo kau tersalah, akibatnya terjejah orang. Kerana kesalahan kita, orang menanggungnya. Tapi kita tidak sengaja. Hak lagu tu kira juga. Hak lagu tu lah, maknanya kira kecil lah. Kecil pun perlu dihapuskan juga. Sebab Tuhan kira juga lagu tu. Tuhan kira juga. Jadi kalau kita ambil kira hak ni, maka boleh masuklah, kedua-duanya boleh masuk. Dalam hadis kata hak Tuhan tak kira, terlupa, salah tu makna hak salah dengan dia, hak tidak menjejaskan siapa-siapa. Kalau Allah SWT kita tak apa-apa, tidak jadi kurang dia tu, tidak jadi kurang milik dia. Tapi kalau orang jadi kurang, jadi keliru. Jadi keliru. Salah gambar kau, salah gapo kau, boleh jadi macam-macam. Itu akan menjejaskan, dan boleh mengelirukan. Bila Allah SWT ampunkan tu lagu mana dia buatnya, iaitu dengan irda'ul khusum wa fakkun nafs an maqamihal karim. Yang diisyaratkan di dalam sabda Nabi SAW, nafsul mu'min marhunatun hatta yuqda anhu dainuhu. Gitu. Mana saya esok hak lagu ni, hak salah lagu ni, bila Tuhan ampunkan kita, Tuhan akan berkira dengan orang yang berkenaan. Tuhan akan lepas pakai bui ke dia. Hak kita tak bui kan, kita kata baca buta tadi, kita tak payah sebab kita tak ingat. Kita tak ingat. Kira-kiranya tak apa dah lah. Tapi kira juga tu sebab menjejaskan orang tu. Saya esok hak lagu ni, bila kita berdoa ni Tuhan terima, Tuhan akan bayar bagi pihak kita, dengan tidak ambil amalan kita bui ke dia. Kalau tidak kena ambil amalan kita bui ke dia, sampai jadi muflis manusia ni. Boleh jadi muflis saya esok. Ada Tuhan bui, ataupun Tuhan tidak ambil hak mana-mana, Tuhan memuaskan hati dia, dia tak apa, dia rela. Saya esok jadi rela. Semula ni lah ada kan, ada kalanya dia tak apalah, dia lepas gitu. Tuhan buat jadi gitu saya esok. Ataupun orang tu dengan sebab kita tadi ada kelebihan dia, dia sepatutnya kena hukum, terlepas dia daripada hukuman dengan sebab hak tadi. Dengan sebab kita tidak bayar tadi dan kita minta ampun dengan Tuhan, Tuhan ampun, Tuhan lepas dia daripada azab neraka ke ataupun azab mana-mana, Tuhan lepas dengan sebab tu. Tapi kena ampun dulu, kena minta doa dulu biar Tuhan ampun dulu. Kalau tidak, kena kira juga saya esok, kena kira juga lagu tu. Mu terlupa dulu sebenarnya. Kalau nak kira, mu kena bayar. Kalau kita tidak doa, tidak minta ampun, Tuhan tak ampun kat lagu tu lah, kira-kiranya tak lepas, walaupun lagu mana, sebab hak orang. Sebab hak orang. Jadi dia kena kira juga saya esok.
Hak ni pakai tak berkira, lepas. Lepas tu sebab apa? Sebab tadi. Hak apa ni? Hak tersalah, hak dengan sengaja. Hak sengaja tu tak apalah. Hak kecil dan besar. Hadis-hadis yang seumpama ini menunjukkan bahawa dosa-dosa ni ada hak kecil, ada hak besar. Orang yang mengatakan dosa tu semua besar berlaku tak kena, atau dosa tu semua kecil berlaku, ada juga kata lagu tu. Ramai-ramai manusia ni kan, Islam ni muka ramai. Daripada dulu pakai ni macam-macam lah, ada pendapat. Tapi kalau kita merujuk kepada Quran dan hadis, kita tahulah. Kita tahu. Misalnya dalam hadis ni, saghirahu wa kabirahu, ada sebut kecil, dosa kecil. Tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum, nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, Tuhan kata kaba'ira ma tunhauna, dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan tutup sayyi'atikum, dosa-dosa kecil kamu, kami akan tutup. Maknanya dalam Quran pun ada besar ada kecil. Jadi sebab tu kita kata tak kena orang yang kata dosa ni dosa besar berlaku ataupun dosa kecil berlaku. Tak. Dalam hadis-hadis banyak hak lagu ni. Sirrahu, hak sulit, hak tersembunyi, hak orang tak tahu. Hak orang tak tahu kita buat dalam senyap-senyap. Hak terbuka, minta, maknanya biar cuci berlaku. Itu 10 perkara dapat hak ni. Nabi SAW gomor sungguhnya nak bui benda hak seseorang ni dapat benda lagu ni dengan dia sebut ala. Tu sah setiap nak sebut tu. Lepas tu macam-macam dalam bentuk bui, kurnia, anugerah, budi. Dia sebut. Nak ayatnya besar benda ni. Maknanya kepada kita di akhirat nanti. Dalam dunia tak nampak pun, di akhirat nanti besar maknanya. Lepas tu kau sembahyang 4 rakaat. Dalam setiap rakaat tu baca Fatihatul Kitab dan baca surah. Baca surah. Baca surah. Surah ni surah mana? Ada orang tanya Ibnu Abbas. Dia kata lepas Fatihah tu Alhaakumut Takatsur, Kafirun, Ikhlas. Boleh baca. Ada juga ulama mengatakan tidak ada di dalam hadis, tapi dari segi sesuai. Dari segi sesuai, dia kata baca surah-surah musabbihat, orang panggil surah-surah musabbihat ini surah yang bermula dengan sabbahalillah, sabbihis, yusabbihu. Ada perkataan tasbih sesuai dengan sembahyang tasbih, dan di dalam tu unsur utamanya iaitu tasbih subhanallah. Jadi sesuai dengan tu surah pun pilih surah ada tasbih juga. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Misalnya sabbaha lillah, sabbih isma rabb. Itu semua tasbih belaka lah tu. Tak apalah nak pilih mana-mana, kerana ada tanasub dia panggil. Ada kesesuaian. Ada kesesuaian dengan sembahyang saat ni. Bila selesai daripada bacaan pada rakaat yang pertama tu duduk cacar lagi, tak tunduk lagi. Mampu baca pada ketika tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali baca tu sebelum rakaat. Lepas tu rakaat, bila rakaat tu baca selalu ke? Tak. Sekali lah. Apa nama ni, tasbih dulu. Hak biasa tu subhan rabbiyal azim. Lepas pada tu barulah hak lagu ni. Begitu juga i'tidal. I'tidal tu tidak baca selalu lagu tak ni. Hak skala tu lah tasmi', sami' Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Lepas pada tu baca ni 10 kali. Itulah yang disebut tadi. 10 sekali. Jadi itu sudah 75 kali dalam setiap rakaat. 75 kali dalam setiap rakaat. Jadi bila 4 rakaat itu dia jadi 300. 300 kali. Bila 4 rakaat. Nabi SAW kata kalau mu bolehlah buat nak hari buatlah. Kalau tak boleh seminggu sekali. Kalau tak boleh sebulan sekali. Kalau tak boleh setahun sekali. Kalau tak boleh juga sepanjang hayat kena ada juga sekali. Kena ada juga sekali. Begitulah dari segi
isi dia ni, dari segi isi dia ni. Dalam riwayat yang kedua lebih kurang gitu juga. Cuma ni sahabat lain pula, Abdullah bin Amr bin Al-As, ahli ibadat tu, yang terkenal dengan ahli ibadat. Ayah dia orang politik kuat, pemerintah Gubernur Mesir, bawa Islam ke Mesir. Paklan ni orang Mesir semua terutak budi dengan dia. Ayah dia, dia ni tak sih cara politik. Dia ibadat ilmu. Orang tak serupa kan. Nabi SAW panggil dia, mari esok, kata dia, aku nak bui. Dia ayat lalu esok. Tu cara Nabi SAW. Dia bui suspend kan. Bui jadi tanda tanya. Duk terfikir ni, nak bui kau dia ni. Mendengarlah semalam tu. Dia nak bui cara dia tu. Lepas tu ayat pula, aku nak bui, aku nak kurniakan, aku nak anugerahkan. Gapo dia gitu mau ni. Mesti. Bila gini kan, dia cara psikologi manusia ni, cara Nabi SAW ajar ni, psikologi manusia. Bila kita buat gitu kan, dia lebih ingat, lebih kuat ingat. Dan dia berasa benda ni penting, benda ni besar. Kalau kita buih lalu benda mahal kan, kadang-kadang tak ada ego. Dia kena ada juga cara tu. Dari segi cara royak, menggunakan bahasa, dari segi perlu masa, buih masa dulu, dia perlu. Sebab dia lebih berkesan. Nak suruh sahabat tu berasa, ni besar sangat benarnya, sehingga kata gitu mau nak. Gitu. Jadi aku duduk ingat, sebab skalanya dia bui, panggil dia bui, barang lah, bui unta kau, bui mah perak kau. Ingat gitu, muka kata nak bui ni. Esok kan, dia kata bila tengah hari, matahari sudah gelincir, bangun raya 4 rakaat. Dia pun royak gini. Sebab tadi lebih kurang tadi. Lepas tu dia ada tanya, apa kalau tak boleh buat masa tu? Kalau tak boleh buat masa tu, malas dia boleh belakang, tak apa. Lepas pada tu Abu Daud pun kata, Habban bin Hilal, perawi yang tersebut di dalam isnad ini, siapa dia tu? Pak darah balik mak. Itu dia bahasa Arab ni tidak serupa dengan bahasa kita. Kalau kita pak darah belakang, balik mak pak darah juga. Balik ayah pun pak darah juga. Balik mak pun pak cik, pak ngah, serupa je. Balik ayah pun boleh juga kata, tidak kata khusus. Alik ni lagu ni, alik ni lagu ni. Kalau sebut ni saja faham lalu dah. Alik mana? Kita kena royak. Pak saudara balik mak, pak cik balik mak, balik ayah kau. Kena royak gitu. Tapi itu dari segi kelebihan ya. Tapi dari segi kelebihan lain pula kita ada pak long, pak cik, pak ngah, pak do, ada pula tu. Dia tak ada tu kalau gitu pula. Sesuatu bahasa ni ada keistimewaan masing-masing pula. Ada hak lebih dia, ada hak lebih kita. Tengah-tengah tempat tu. Pak ada, pak su, misalnya ayah su, ayah ngoh, misalnya kita kata, dia ada beza tu pula. Tak apalah. Ni pak saudara balik ibu bagi Hilal Ar-Ra'i. Hilal Ar-Ra'i. Dia nak memperkenalkan perawi itulah. Lepas tu Abu Daud kata, dia kata hadis ni Mustamir bin Ar-Rayyan juga meriwayatkan daripada Abil Jauza. Yang ini bukan Amar bin Malik saja yang meriwayatkan daripada Abil Jauza, tapi ada lagi orang lain, iaitu Mustamir bin Ar-Rayyan. Tetapi Mustamir bin Ar-Rayyan meriwayatkan daripada Abil Jauza, daripada Abdullah bin Amar ini, itu mauquf, betis ke Abdullah bin Amar ya. Abdullah bin Amar royak, buat lagu ni, baca gini kelebihan. Tapi dia tak royak Nabi, dia tak royak, betis kat dia. Jadi mauquf kat dia. Mana hadis itu mauquf, hak tadi marfu'. Hak tadi marfu', hak ni mauquf. Lepas tu Abu Daud kata Rauh bin Musayyab dan Ja'far bin Sulaiman meriwayatkan daripada Amar bin Malik An-Nukri. Amar bin Malik An-Nukri. Hak tadi kan yang meriwayatkan daripada Amar bin Malik ni Mahdi bin Maimun. Abu Daud kata ada lagi orang lain.
Yang ambil daripada Ammar bin Malik ni, bukan Mahdi bin Maimun saja. Orang lain itu siapa? Rauh bin Musayyab dan Ja'far bin Sulaiman. Ammar bin Malik ni ambil daripada Abil Jauzak tu juga, tapi daripada Ibnu Abbas, bukan daripada Abdullah bin Ammar bin Al-As. Ambil daripada Ibnu Abbas tu pula, berhenti setakat Ibnu Abbas tu, dan itu disebutkan sebagai kata-kata Ibnu Abbas, yakni hadis mauquf juga, bukan marfu. Dalam hadis Rauh itu dia ada sebut, yakni Ibnu Abbas kata, hudithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepadaku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni bukan Nabi cerita kat aku sendiri, orang lain royak kat aku. Orang lain royak kat aku, Nabi kata. Gitu. Walau bagaimanapun dari segi hadisnya, ini termasuk dalam bab majala lahu lirra'i, orang panggil. Dan hadis mauquf hak lagu ni orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Dalam istilahnya mauquf berhenti sekat sahabat, tetapi berhenti sekat sahabat pun dari segi hakikat dia, hakikatnya dia sampai kepada Nabi SAW juga. Sebab apa? Benda ni bukan benda boleh fikir dengan akal, bukan boleh reka-reka. Nak kata sahabat ni mereka pula semaya tasbih ni lagu ni royak pahala gini, tak boleh, tak mungkin. Kalau kita anggap lagu tu salah kita, mana boleh orang mengada-ngadakan benda semaya ke apa ni, pahala gitu gini, tak boleh. Tuhan mengampunkan gini-gini, tak boleh. Dia mesti kena tahu daripada Nabi SAW. Sebab perawi-perawi dulu dia kira dia tahu dah, maklum dah, faham dah tu. Kalau sahabat royak gitu tak payah dia tanya, ada mau ni royak gini ni dengan Nabi diri kau, tak payah royak gitu, tak payah tanya gitu. Sebab apa? Sahabat dia tidak akan mengada-ngada royak mana-mana, tak ada lagu tu. Benda-benda lagu ni, benda-benda lagu ni. Kalau benda duniawi, hak boleh kita fikir dengan akal kita, hak tu lain cerita. Kalau berhenti setakat dia, tak boleh lagi, tak muktamad lagi tu. Boleh jadi kita kena tengok orang lain kata lagu mana pula, kita tak sepakar pun tak apa. Hak tu boleh jadi dia faham saja, mengikut fahaman dia. Dengan sebab itu hak kata apa nama ni, iksal ke apa tu, azal tu, sahabat kata kami duduk buat ni lagu ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, adakah ia memberi arti boleh? Daripada situlah orang ambil perancang keluarga pula. Bila dia kata gitu, benda ni benda duniawi tu, boleh jadi Nabi tahu, boleh jadi Nabi tak tahu. Buat zaman Nabi tidak semestinya Nabi tahu. Adakah royak dia royak ke Nabi? Itu bahas panjang lah pula benda lagu tu. Kalau benda, tapi kalau benda macam ni tak mungkin. Ini orang panggil tak boleh masuk fikiran, tak boleh. Nak guna fikiran tak boleh benda lagu ni. Bila sahabat royak benda lagu ni, orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Itu kaedah dia. Cuma Imam Abu Daud royak, dia cuba nak royak ni mutabik dia tu, dia nak cuba nak royak orang ni ada mutabik dia, orang ni ada mutabik dia. Mana jadi kuat lah, jadi kuat juga. Lepas tu dia meriwayatkan daripada Urwah bin Ruwaim, haddatsani Al-Ansari. Ni Al-Ansari ni seorang sahabat lah. Al-Ansari siapa dia? Ada yang mengatakan Jabir bin Abdullah, kebanyakannya mengatakan Jabir bin Abdullah. Tetapi ada yang mengatakan bukan Jabir bin Abdullah, tetapi Abi Kabsyah Al-Anmari. Ni Ansari. Ni riwayat lain. Nabi SAW kata kepada Ja'far, yang ni adik-beradik pada Sayyidina Ali tu, Ja'far bin Abi Talib, Nabi royak ni semaya tasbih ni kepada Ja'far. Lepas tu dia royak seperti tadi, isi dia seperti tadi, serupa dengan riwayat Mahdi bin Maimun tadi. Gitu. Maknanya tujuan Imam Abu Daud mari dia nak royak, mungkin kalau ada kelemahan sikit sebanyak pun dalam setengah-setengah riwayat tu, oleh kerana turut jalan riwayat ni, sanad dia banyak, benda sama royak, jadi kuat juga. Dengan sebab itu ada asas juga. Nak kata tak ada asal langsung, tak boleh buat bid'ah, tak kena lagi. Tetapi bagi Ibnul Jauzi,
yang mengatakan ini tak ada satu pun yang sahih, mana kalau buat bagi dia bid'ah lah. Bagi dia bid'ah lah. Maknanya kalau kita terima pun ini bid'ah yang masih khilaf lagi. Setengah kata bid'ah, kata tidak. Gitu. Bid'ah yang masih khilaf lagi. Hak lagu ni kita boleh bertolak ansur. Boleh bertolak ansur lagi. Kita tak boleh kata pengamal bid'ah, tak boleh kata lagu tu. Tak boleh. Bahkan dalam kitab-kitab hadis boleh katakan hampir semua lah ada dia. Kalau tidak kita tinggi-tinggi benar tu tak ada hak tu. Tapi kalau hak bawah-bawah ni ada. Dalam Tirmizi, dalam Gapo pun ada. Sebab hak tinggi-tinggi tu dia nak perawi-perawi hak kemah-kemah lagi. Tak pandai hak tahu ni. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan hak ni hasan, hasan. Baiklah, kita tengok hak dia sebut. Kesimpulannya pada muka surat 50, bagi yang kelima daripada bawah, wa ala taqdirain fasanadu hadzal hadith la yanhattu an darajatil hasan. Tidak jatuh kurang daripada darjah hasan, dok, kata dia. Duduk tahap tu. Apabila digabungkan dengan riwayat Abil Jauza daripada Abdullah bin Amr yang dikemukakan oleh Abu Daud itu. Lepas tu ramai pula ulama mengatakan Ibnul Jauzi telajak sehingga dia menyenaraikan hadis ini dalam hadis maudhu', itu telajak. Dan dia letak atas apa? Atas Musa bin Abdul Aziz, salah seorang perawi. Padahal bukan seorang tu je, bukan satu jalan tu, banyak lagi jalan riwayat orang lain. Hafiz Ibn Hajar pun kata begitu juga dalam kitab Al-Khisal Al-Mukaffirah. Dia kata asa'a Ibnul Jauzi bidhikri hadzal hadith fil mawdu'at. Ibnul Jauzi bertindak tak kena, kata dia. Salah, kata dia, tak kena. Pasal dia menyenaraikan hadis ini dalam hadis maudhu'. Kalau nak kata atas dasar Musa bin Abdul Aziz, hak sana ada hak tu pun, saat ni tak ada. Sana ada hak tu pun, dia kata majhul, tak betul. Hafiz Ibn Hajar kata, sebab apa? Majhul ni dia perawi itu kalau dua orang kenal tidak majhul dah. Kalau dua orang tokoh hadis kenal dia, tidak majhul. Tapi kalau seorang boleh jadi majhul lagi. Kalau dua sudah terangkat, orang panggil jahalah seseorang perawi, hilang. Orang ni dikenali, bukan majhul. Sebab apa dia kata Ibnu Ma'in dan Nasa'i wathaqahu. Kedua-dua orang ni mengatakan dia ni orang thiqah. Macam mana gitu mau dia? Bahkan dalam Amali Al-Adhkar disebutkan hadis ini dikemukakan oleh Bukhari, bukan dalam Sahih Bukhari, tapi dalam Juz'il Qira'ah khalfal imam. Imam Bukhari pun terima. Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih dia, Hakim dalam Mustadraknya, dan Baihaqi mengatakan sahih, dan orang lain lagi. Ibnu Syahin dalam Targhib dia kata, saya mendengar Abu Bakr bin Abi Daud berkata, saya mendengar ayah saya, yakni Abu Daud kata, ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab sembahyang tasbih. Hak dia kemuka. Imam Bukhari pun ada juga. Tak apalah. Lepas tu Ibnu Mandah, antara orang hak kata sahih dan hasan, dan dia tulis kitab khusus cara kau ni. Begitu juga Ajurri, Khatib, Abu Sa'ad As-Samnani, Abu Musa Al-Madini, Abu Hasan bin Mufaddal, Munziri, Ibnu Salah, Imam Nawawi, dan lain-lain. Ramai lagi sebut ni. Ramai lagi sebut ni. Ada. Lepas tu dalam kitab-kitab ni pula, Raudah, kitab Raudah Imam Nawawi ada sebut. Suyuti Al-La'ali'ul Masnu'ah, dia kritik Ibnul Jauzi, dia banyak sanak-sanak yang lain lagi. Munziri dalam Targhib. Begitu juga Imam Nawawi dalam Azkar dia ada sebut. Syami, Ibnu Abidin Asy-Syami dalam Raddul Muhtar dia. Sahibul Kabiri, ni dalam fiqh Hanafi pun. Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Al-Haytami juga ada sebut. Syarah Iqna, Mujairimi Syarah Iqna ada juga. Dan pengarang kitab syarah kepada Ihya Ulumuddin yang bernama Ithafus Sadatil Muttaqin, anak murid kepada Syah Waliullah tu pun ada sebut juga dalam kitab dia. Banyak.
Dan mereka ini kata ini tidak maudhu', tidak dhaif pun. Adalah dhaif pun ada. Tetapi semua tu kalau kita tengok dia kuat juga. Boleh dipakai, boleh diamalkan. Dailami dalam Musnad Firdaus berkata semaya tasbih ni asyharus salawat wa asahhuha isnadan. Baihaqi meriwayatkan gitulah. Lepas tu saya Abi Khalid Asy-Syarqi kata saya pernah ada dekat Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim itulah. Saya dengar dia kata tidak ada diriwayatkan dalam bab ni berhubung dengan semaya tasbih ni hak lebih comel lagi daripada isnad ini. Tirmizi berkata Ibnul Mubarak dan lain-lain ahli ilmu meriwayatkan semaya tasbih ni dan mereka menyebutkan tentang kelebihannya. Begitulah banyaklah. Lepas tu dia marilah ni dalam kitab kita ni dia mari hak ni mana mutabik dia, hak ni mana mutabik dia, jadi kemahlah. Hafiz Ibn Hajar kata orang yang mula-mula melakukannya dan secara terang dan meriwayatkan itu Abul Jauza Aus bin Abdullah Al-Basri, dia termasuk dalam thiqat at-tabi'in. Lepas tu sekumpulan ulama lain selepas dia tu. Lepas tu mazhab Syafi'i dan Hanafi, ulama-ulama dalam mazhab tu banyak semua. Hadis Ibnu Abbas ini ada beberapa turuk kata dia. Musa bin Abdul Aziz ada mutabik dia yang meriwayatkan daripada Hakam bin Aban, iaitu Ibrahim bin Hakam juga meriwayatkan selain daripada Musa bin Abdul Aziz. Daripada tarik itu juga Ibnu Rahawai, Ibnu Khuzaimah dan Hakim meriwayatkan hadis ini. Ikrimah yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas itu. Selain daripada dia seorang kau riwayat. Dia perekat dia tu Atha, Abul Jauza dan Mujahid. Hak perekat tu. Lepas tu banyaklah boleh dikatakan setiap sanad itu ada mutabik dia, ada mutabik dia. Jadi kuat juga. Lepas tu dia sebut wa warada hadithu salat at-tasbih aidan min hadith Abbas bin Abdul Muttalib. Anak dia Al-Fadl 2, yang ketiga Abi Rafi' 4, Abdullah bin Ammar 5, Abdullah bin Umar 6, Ali bin Abi Talib 7, Ja'far saudaranya 8, dan anaknya Abdullah bin Ja'far 9, Ummu Salamah 10, Al-Ansari tadi yang tidak disebut nama tadi, itu ada kata Jabir, ada kata Abu Kabsyah Al-Anmari sebelah. Dan Abu Daud mengemukakan hadis ini wa sanaduhu hasan. Hafiz Jamaluddin Al-Mizzi berkata Al-Ansari yang dimaksudkan di sini ialah Jabir bin Abdullah. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata zahirnya Abu Kabsyah Al-Anmari. Gitu. Apa lagi, lebih kurang gitulah. Bermakna kesimpulannya daripada perbincangan kita ni, hadis ni ada asalnya. Bukan sekadar ada asalnya begitu saja, tidak. Bahkan tarafnya hasan. Cuma dalam Bukhari Muslim tak ada tu tak apalah, waktu tu banyak lain-lain lagi pun tak ada. Tak ada siapa kau peringkat jadi akidah ada. Imam Mahdi tu tak ada dalam Bukhari. Dalam Muslim sebut nama Mahdi tak ada. Cuma isyarat-isyarat gitu. Jauh orang ada lah zaman ni akan tapi Mahdi tu tak ada. Tapi dalam kitab lain ada. Bahkan siapa akidah. Walaupun itu termasuk dalam furu' akidah tak apalah, tapi akidah juga. Hak ni tak sapalah situ, tahap tu. Tapi boleh kalau nak amalkan itu boleh. Cuma hak orang duduk buat cara dia buat ni malam raya. Dah hak malam-malam lain tu bulan puasa tu semaya tarawih kan. Malam tu dia buat ni. Buat dengan tetap gitu. Tu tak kena. Kita sudah baca dah kan tadi bila-bila masa boleh. Hari gapo pun boleh. Tidak malam saja, siang pun boleh. Kita sudah baca dah. Menetapkan begitu boleh jadilah orang kita zaman dulu dia nak ajar orang muka tak cara kau maya kan. Dia buat malam ni lah skala dia muka mari dah, biasa dah. Sebulan dah mari. Jadi kira-kira hak ni pun boleh mari juga kita buat ni lah. Boleh jadi sekadar tu je. Hak sebenarnya dalam kitab gini. Kalau tidak tetap sebagai satu ketetapan, jadi sehingga orang ingat kalau semaya tasbih ni itulah masa dia. Nak buat masalah tak ni. Bukan tu, bukan. Lagu tu tak kena lah. Jadi sekat tu lah. Wallahu a'lam.